Baik, itu mengenai kejadian tanah runtuh di Taman Melawati yang kita dengar sejak pagi tadi, dan kejadian dipercayai punca daripada kegagalan sistem pengaliran longkang di Jalan G2 yang tersumbat. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata amaran tahap bahaya juga dikeluarkan oleh Cawangan Kejuruteraan Cerun atau CKC Jabatan Kerja Raya kepada JKR daerah Gombak dan Hulu Langat pada jam 4.37 petang Isnin. Amaran awal itu juga, kata beliau, dipanjangkan kepada wakil pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya pada hari yang sama supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Dalam pada itu, beliau memberitahu telah turut mengarahkan pasukan CKC untuk ke tapak bagi mendapatkan gambaran yang lebih terperinci situasi di kawasan terjejas. Susulan kejadian itu, kira-kira 300 penduduk melibatkan 20 rumah diarahkan mengosongkan kediaman mereka. Dan tindakan pantas, pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berjaya menyelamatkan 21 murid tabika kemas dalam kejadian banjir di Jalan Hulu Klang, berhampiran Klang Gate di Ampang hari ini. Penolong Pengarah Operasi Bomba Selangor, Ahmad Mukhlis Mohtar, berkata pihaknya bertindak selepas menerima panggilan berhubung kejadian kira-kira jam 10.28 pagi, dan pihaknya kemudian menghantar sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ampang ke lokasi kejadian. 21 murid kenaan diserahkan kepada ibu bapa masing-masing selepas mereka diselamatkan. Turut terperangkap 4 guru di premis tabika itu, dan bomba juga mengarahkan 4 penghuni rumah yang terjejas berpindah ke balai penghulu. Sementara itu, pemantauan pihak bomba mendapati paras air semakin surut menjelang tengah hari tadi. Sementara itu, Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menggesa projek tebatan banjir di Pahang dipercepatkan demi keselamatan dan keselesaan rakyat di negeri itu. Baginda menekankan perubahan cuaca dalam negara ketika ini boleh mengakibatkan banjir secara tiba-tiba. Sekaligus menjadikan projek tersebut lebih penting untuk membantu menangani situasi banjir. Pembinaan tebatan banjir ini khususnya di Kemeluh ini, Sungai Semantan, dan di Bentong, di Lipis dan di Kuantan, harap dapat dipercepatkan. Saya dimaklum, sudah pun ada projek-projek silanya di beberapa daerah, dan saya harap yang besar ini perlu dicepatkan, khususnya di Sungai Semantan. Dan dalam pada itu saya harap sungai-sungai di Kemantan ini, di daerah ini juga diperdalamkan lagi. Baginda bertitah demikian ketika berangkat melawat mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara atau PPS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Semantan, Mentakap Pahang pada Selasa. Sebelum itu, baginda turut berangkat ke PPS Sekolah Kebangsaan Desa Bakti di kawasan yang sama. Al-Sultan Abdullah bertitah kejadian banjir kali ini berlaku lebih cepat berbanding tahun-tahun sebelumnya dan mengingatkan agar semua pihak bersiap sedia bagi menghadapi situasi yang tidak menentu akibat perubahan iklim dunia. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini mengeluarkan amaran ribut petir di 8 negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Amaran ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang itu dikeluarkan sehingga jam 9 malam ini. Di Sarawak, antara kawasan yang diramal terjejas termasuk Seri Aman, Betong, Sarikeh, Sibu, Mukah dan Kapit. Manakala di Sabah pula di kawasan pantai barat. Di negeri Kedah, Padang Terak, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baru diramal juga turut dilanda ribut petir. Dan amaran yang sama dikeluarkan juga di Pulau Pinang, Terengganu, Pahang dan Perak, serta Jeli, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang di Kelantan. Amaran ribut petir dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya.
Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Jangan ke mana-mana, teruskan sama Astro Awani. Apabila Sinar Awani jam 8 malam nanti, kami akan meletas langsung dari Hulu Langat, Taman Melawati dan Kuching Sarawak untuk membawakan perkembangan banjir. Itu selepas ini, tapi sebelum itu, pemandu wanita yang merempuh 2 motosikal hingga menyebabkan kematian 3 penuntut UiTM didakwa di Mahkamah Magistrate Dungun atas 3 pertuduhan membunuh. Tertuduh Norizan Ismail yang berusia 49 tahun berdepan dengan 3 pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibacakan secara berasingan di hadapan Magistrate Nur Amira Fatihah Osman. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Muhammad Akmal Mat Tukirin, Ku Adib Aizat Ku Azmi dan Khairil Anwar Jamaluddin. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 9 Oktober lepas di Jalan Pantai berdepan dengan UiTM Dungun jam 7.35 malam. Bagi kesalahan itu, tertuduh berdepan hukuman mati atau penjara selama tempoh tidak kurang 30 tahun tetapi tidak melebihi 40 tahun. Dan jika tidak dihukum mati, hendaklah juga dihukum sebat tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya memerintahkan tertuduh menjalani pemeriksaan mental di Hospital Permai Johor Bahru dan menetapkan 17 November depan untuk sebutan semula kes. Sementara itu, di Mahkamah Session Kuala Terengganu, Norizan didakwa dengan satu lagi pertuduhan cubaan membunuh. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 307 Subseksyen 1 Kanun Keseksaan. Ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Terengganu, Muhammad Zul Zakikuddin Zulkifli. Mengikut pertuduhan itu, tertuduh didakwa telah melakukan cubaan bunuh sehingga menyebabkan kecederaan pada Muhammad Amar Danish Muhammad Ridwan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Pantai berdepan dengan UiTM Dungun pada 9 Oktober lepas jam 7.35 malam. Tertuduh berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan boleh dikenakan denda. Dan jika perbuatan itu menyebabkan cedera, boleh dipenjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 18 November depan sebagai tarikh kes disebut semula. Baik, kita beralih ke perkembangan sidang Parlimen. 108 kanak-kanak yang diselamatkan menerusi Op Global, membabitkan Global Equine Services and Business Holdings atau GISB, mengalami masalah kecelaruan kognitif. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, daripada jumlah itu, 30 kanak-kanak mengalami kecelaruan kognitif yang teruk. Sementara itu, penilaian kognitif awal kanak-kanak telah dilakukan ke atas 385 kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke atas. Daripada jumlah itu, lebih kurang 71.95% daripada mereka tidak menunjukkan kecelaruan kognitif. Namun, 20.26% menunjukkan mengalami masalah kecelaruan kognitif yang sederhana, manakala 7.79% lagi mengalami kecelaruan kognitif yang teruk. Beliau berkata demikian ketika sesi penerangan menteri berkenaan isu kebajikan kanak-kanak diselamatkan dalam Op Global membabitkan GISB di Dewan Rakyat pada Selasa.
Dalam pada itu, kata beliau, 94.3% daripada mereka mengaku masih memiliki sekurang-kurangnya seorang ibu atau bapa kandung, manakala 5.7% lagi tidak mempunyai atau memiliki maklumat ibu bapa. 56.3% daripada keseluruhan 558 yang diselamatkan pula mengaku pernah bersekolah sama ada di sekolah kebangsaan, aliran agama kerajaan, agama atau pusat dikendalikan GISB mahupun di tempat tinggal mereka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengesahkan di Dewan Rakyat hari ini bahawa ahli dan pengikut GISB masih lagi mengamalkan kepercayaan aurat Muhammadiyah yang diwarisi sejak era Al-Arkam. Kerana itu, kata beliau, berdasarkan dapatan siasatan polis terhadap ahli dan pengikutnya yang ditahan. Dan sementara Yang Berhormat Menteri Agama sudah pun memberikan kenyataan, saya ingin mengesahkan bahawa siasatan pasukan polis setakat ini ikut mengesahkan ada pengakuan bahawa amalan terhadap ajaran aurat Muhammadiyah ini masih lagi dilakukan oleh kalangan yang kita tangkap dan di soal siasat masih juga berlaku. Jadi kalaupun ada kenyataan di luar yang menyebut bahawa mereka sudah pun tidak lagi mengamalkan itu kenyataan. Kita akan hanya bercakap berasaskan kepada butiran dan dapatan siasatan yang berlaku. Suasana tumpuan adalah berkenaan dengan banjir di beberapa kawasan di Serata Lembah Kelang dan juga di Serata Malaysia, termasuk di Sarawak pada hari ini. Dan ini adalah status terkini dan sudah tentu perkara ini adalah sesuatu yang berkembang dengan agak pantas. Tapi ini adalah terkini daripada maklumat Jabatan Pengairan dan Saliran. Ini adalah beberapa stesen yang paras airnya dicatatkan melebihi paras bahaya. Kita lihat satu di bahagian utara, di stesen Tanjung Malim, paras airnya hampir 39 meter, dan juga beberapa kawasan di bahagian tengah atau di Lembah Kelang. Stesen Bandar Kelang berada 2.86 meter. Di Desa Kemuning atau Taman Desa Kemuning, stesennya berada lebih 3.5 meter paras air. Dan ini mungkin antara yang paling kita rapat ikuti sejak pagi tadi. Stesen di Batu 12 Hulu Langat berada pada paras 43.16 meter, dan juga di Hulu Selangor berhampiran dengan jambatan SKC dan juga Kampung Sungai Selisik, masing-masing paras air 19.2 meter dan juga 27.95 meter. Ini setakat beberapa jam yang lepas info terkini berkaitan dengan paras air yang berada di tahap merah, di tahap bahaya yang berupaya mencetuskan banjir pada bila-bila masa sahaja di kawasan sekeliling. Tapi ini adalah data dan kita sudah tentu juga ada wartawan di lapangan, dan salah seorang daripadanya hari ini adalah Khalis Kadir yang kini berada di Hulu Langat dan menyertai saya secara langsung. Khalis, apa yang terkini dari lapangan? Baik, terima kasih Lokman Haris di studio. Apa yang boleh saya kongsikan, belum pun hilang reda ataupun trauma banjir besar yang melanda di Hulu Langat, khususnya di Kampung Sungai Serai ini pada Disember 2021 sehingga awal pada 2022 Januari. Rakyat di sini sekali lagi diuji dengan banjir besar yang berlaku sepanjang Oktober ini, walaupun peralihan monsun timur laut MTL dan jangkaan banjir berlaku sekitar 17 sehingga 20 Oktober, namun nampaknya ia berlaku lebih awal, iaitu pada 13 Oktober di sini. Pada Sabtu terlapor banjir dan sekali reda kemudian hari ini sekali lagi berlakunya satu banjir yang besar juga, di mana pada pukul 1.30 tengah hari tadi di belakang di sekitar Jabatan IKBN ini telah pun dinaiki air, dan sejam kemudian air mula masuk ke kawasan ini di Batu 11.5 Kampung Sungai Serai, dan malah penduduk sudah pun saya difahamkan sedia maklum bahawa rumah mereka mungkin akan dinaiki air sebab melihat paras air Sungai Lu yang naik, kerana kebiasaannya daripada Sungai Lu ini ia akan mengalir ke sungai-sungai di sekitar kawasan perumahan mereka, dan penduduk pun telah pun dipindahkan ke PPS berdekatan, dan sebentar tadi ada juga beberapa truk pikap polis, bomber dan juga beberapa NGO yang membantu membawa pulang pelajar-pelajar sekolah yang berada berdekatan untuk ke berentas banjir ini. Walaupun dari jam 5 petang sehingga walaupun sekarang ini masih lagi ada beberapa kenderaan yang membawa mereka.
Dan apa yang saya faham adalah air dari Sungai Lui dengan Sungai Pangsung bertembung di Batu 18 yang menjadikan air di Sungai Serai ini semakin meningkat, melimpah dan memudahkan banjir ini tercetus. Dan untuk lebih memahami situasi banjir di sini, saya ada seorang penduduk, Hazran, mungkin boleh kongsikan bagaimana situasi banjir ini berlaku pada awal. Okey. Pada permulaannya start hujan yang renyah-renyah lah pada awal pagi macam tu kan. Kemudian air dah mula naik dekat tepi parit sungai tepi rumah tu. So start pukul 12 dah melimpah. So dah start masuk dalam rumah lah. So start daripada situ hujan tak henti lah, hujan renyah lah. So air melimpah macam keadaan kat belakang ni lah. Baik, itu mungkin sedikit daripada apa yang dikongsikan oleh penduduk di sini. Dan sepanjang saya berada di sini dari jam 5 petang, rata-rata penduduk mengharapkan Jabatan Kerja Raya JKR memperluaskan ataupun mengorek longkang dan sungai berdekatan untuk memastikan perjalanan air melalui di kawasan Hulu Langat ini dapat berjalan dengan lancar. Saya kira mungkin setakat itu sahaja dahulu laporan saya di Hulu Langat di kampung Sungai Serai ini, Luqman. Baik. Satu lagi kejadian yang terbesar hari ini adalah kejadian tanah runtuh di Taman Melawati di Kuala Lumpur, dan pihak bomba menerima laporan berkaitan dengan insiden tersebut jam 11.42 pagi tadi, yang dilaporkan runtuhan tanah melibatkan lereng bukit berkeluasan 30 kali 18 meter, ketinggian runtuhan mencecah 30 meter. Menyebabkan pihak berkuasa mengarahkan kira-kira 300 penduduk di 18 rumah mengosongkan kediaman mereka. Dan aliran air deras dari bukit mengakibatkan beberapa pokok tumbang di sekitar rumah dan juga kenderaan penduduk. Dan ini adalah peta kawasan tersebut. Berlaku di kawasan Jalan E6. Ini adalah kawasannya secara umum yang mungkin kita dapat lihat secara kasar di sini. Tetapi untuk menceritakan dengan lebih lanjut, kita lihat di sini, kalau kita lihat muka buminya untuk melihat topografi dan kawasan-kawasan tanah tinggi, kita dapat lihat di kawasan-kawasan ini, dan di kawasan ini adalah berbukit. Dan ia dikelilingi ataupun dihimpit oleh kawasan-kawasan di ketinggian yang lebih rendah, kawasan-kawasan perumahan, dan ada kedai-kedai dan sebagainya, sekaligus menggambarkan risiko yang besar sekiranya aliran air terus deras dan hujan terus lebat yang akan menyebabkan tanah-tanah ini lembap dan meningkatkan risiko tanah runtuh. Ini adalah kawasan di Taman Melawati, dan untuk itu kita mahu pergi ke Firdaus Azil yang kini berada di Taman Melawati. Firdaus, apa yang terkini? Okey, baik, terima kasih Luqman. Mungkin sebelum itu saya nak melaporkan bahawa kira-kira pukul 5.30 atau pukul 6 petang tadi, satu sidang media yang terakhir untuk hari ini yang diadakan oleh Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Azam Ismail, yang mana beliau memaklumkan seramai 33 penduduk dari 11 keluarga di lorong yang terjejas iaitu di Jalan E6 Taman Melawati kini ditempatkan di Dewan Orang Ramai JKP Zon 1 MPAJ, dan mereka juga dibenarkan sekiranya ingin tinggal di rumah keluarga ataupun saudara mara masing-masing. Tetapi apakah mereka dibenarkan balik pulang ke malam ini? Ini adalah petikan daripada sidang media tersebut. Pihak MPAJ akan meletakkan kanvas plastik di sepanjang lereng yang terlibat dengan tanah runtuh itu bagi mengelakkan hakisan dengan lebih teruklah, memandangkan buat masa ini masih lagi hujan agak lebat. Jadi dengan harapan bahawa dengan kita meletakkan kanvas plastik ini dapat mengurangkan pergerakan tanah lah. Ketiganya pihak JMG dan JKR Turun juga akan membuat kajian lagi sekali pada esok hari untuk kita finalisekan tindakan susulan yang akan datang lah. Dan seperti yang anda dapat lihat di belakang sana, di mana lokasi tanah runtuh itu berlaku, seperti yang Luqman sebutkan tadi, lebarnya 30 kali 18 meter dan setinggi 30 meter, itu adalah jalan E6 seperti yang kita tunjukkan di dalam visual. Dan ketika ini kerja-kerja pembersihan dihentikan seketika, dan sama ada penduduk dibenarkan untuk
pergi ke kediaman masing-masing untuk mungkin untuk mengalihkan kenderaan sekiranya mereka risau risiko berlaku, kerana seperti yang Ketua Polis Daerah sebutkan tadi bahawa pergerakan tanah masih berlaku, kawasan ini masih dikira berisiko, tetapi laporan akhir hanya akan diperoleh selepas selesai penilaian oleh Jabatan Mineral dan Geologi Selangor serta pihak Pejabat Tanah dan Galian Gombak, dan juga ada kenyataan susulan dari kenyataan media susulan dari pihak Majlis Pembandaran Ampang Jaya yang mengatakan bahawa kejadian yang melibatkan Cerun dengan anggaran tersebut semakan mendapati tanah yang terjejas, tanah runtuh itu adalah milik pemaju dan punca gelinciran akan dikenapasi oleh pihak Jabatan Mineral dan Geosains JMG. Tetapi apa yang kita syukur ialah tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan tiada kerosakan struktur dikenapasi di rumah-rumah berhampiran lokasi kejadian, namun air lumpur masih mengalir di kediaman yang berdekatan, dan kita jangkakan apabila mungkin selepas ini mereka akan sambung membuat kerja-kerja pembersihan dan seterusnya seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Polis Daerah tadi bahawa pihak MPAJ, pihak bomba akan meletakkan canvas tarpaulin untuk memastikan pergerakan tanah tidak dikawal, memandangkan sekiranya kemungkinan jika berlaku kejadian hujan lebat sekali lagi, dan laporan seterusnya akan terus kita pantau dari semasa-masa. Kita jangkakan ada dapat laporan penuh mungkin daripada sidang media oleh Ketua Polis Daerah Ampang Jaya itu pada pukul 10.30 pagi esok. Jadi saya kembalikan kepada Lokman, silakan. Baik, terima kasih Firdaus Hazil. Dan juga Khalis Kadir di Lembah Kelang, dan dikabarkan di Sarawak dan juga Borneo juga menerima impak daripada kesan hujan yang tidak berhenti dan juga cuaca yang tidak menentu. Dan Fadilah Sulaiman, wartawan Awani Borneo kami kini berada di sana. Fadilah, apa yang terkini boleh dikongsikan dari Sarawak? Baik Lumak, jadi setakat perkembangan yang saya bawakan sejak 5 jam lalu, pada jam 8 malam ini tiada pusat pemindahan sementara ataupun PPS diaktifkan. Namun pada petang tadi kita dapat lihat cuaca hujan di Kuching dan sebenarnya di beberapa bahagian lain di Sarawak, iaitu antara yang agak lebat ialah di Miri dan juga Kapit, yang menyebabkan paras air sungai meningkat. Dan baru saja sekitar 10 minit yang lepas saya menerima laporan daripada agensi pertahanan awam di mana di daerah Marudi dan Beluru, iaitu di dalam bahagian Miri, berlaku banjir temenung air pada paras 0.14 meter ataupun pada paras sekitar betis. Dan walaupun banjir temenung itu tidak begitu serius pada waktu ini, tidak memerlukan proses pemindahan mangsa ke pusat pemindahan sementara, namun apa yang boleh saya kongsikan adalah bagi daerah Marudi terdapat 30 premis yang terkesan, iaitu 27 rumah kampung dan juga 3 buah sekolah yang dilanda ataupun yang berlaku banjir temenung itu, dan dia jumlah mangsa pada ketika ini adalah seramai 2,436 orang, dan kaedah dari segi bantuan makanan yang disampaikan adalah penghantaran ke rumah-rumah yang terjejas dan terkesan itu. Dan seterusnya, selain itu di kawasan di bahagian Miri juga, iaitu di daerah Beluru di kawasan luar bandar Miri, ada juga berlaku banjir melibatkan premis sebanyak 14 premis, iaitu 8 rumah kampung, sebuah klinik dan juga 4 buah sekolah yang terjejas, di mana jumlah mangsa mencecah 1,046 orang. Namun ketika ini kita difahamkan masih belum ada keperluan untuk mengaktifkan sebarang PPS di Miri, namun sudah pasti kita akan memantau rapat perkembangan pada malam nanti, kerana kita juga difahamkan untuk ramalan cuaca di kawasan pedalaman Sarawak, beberapa kawasan dijangka hujan pada malam, dan esok juga ada berlaku ribut petir pada sebelah petang esok. Dan untuk makluman juga, saya sekarang berada di Barrage Kuching, di mana tadi berlakunya barrage ini dibuka secara sepenuhnya dan juga ditutup secara berfasa untuk memastikan air di kawasan hulu Sungai Sarawak ini dapat dilepaskan secara berfasa, dan ini boleh menyebabkan kawasan paras air di Sungai Sarawak ini terkawal, dan juga di bahagian Kuching ini boleh saya katakan tiada kawasan yang dinaiki air setakat ini. Dan saya ini saja dahulu perkembangan saya buat waktu ini. Teruskan kepada Lukman. Baik, terima kasih Fadilah. Terima kasih semua. Kita akan terus membawakan kepada anda dalam bulletin-bulletin kami yang seterusnya dan juga perkembangan terkini di astroawani.com. Sinar Awani berhenti seketika. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama Sinar Awani. Ahli Global Ikhwan Services and Business Holdings atau GISB Sdn Bhd yakin diri mereka akan terselamat di alam kubur kerana dibantu syafaat pengasas kumpulan Al-Arkam, Asy'ari Muhammad. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, perkara itu terdedah hasil temubual Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM.
Berdasarkan kepada sesi temu bual bersama saksi-saksi, JAKIM telah membongkar hasil pengalaman mereka semasa berada dalam Al-Arqam, Rufaqa dan GISBH. Antara penyelewengan adalah merangkumi akidah, syariah dan akhlak atau tasawuf dan muamalat. Berkaitan dengan akidah, GISBH meyakini bakal munculnya Imam Mahdi yang gaib selama ini yang merujuk kepada Syekh Suhaimi. Yang kedua, Fatah At-Tamimi ataupun pemuda Bani Tamim merujuk kepada Abu Ya Asy'ari Muhammad yang juga gaib dan akan muncul bersama Imam Mahdi iaitu Syekh Suhaimi sebagai pembantunya di akhir zaman nanti. Dan yang ketiga, meyakini bahawa semua ahli akan selamat di alam kubur kerana dibantu oleh syafaat Abu Ya Asy'ari Muhammad untuk menjawab soalan Munkar Nakir. Seterusnya, bicaraan kes bekas personaliti televisyen Nur Juma Habib Muhammad yang didakwa menyebabkan kecederaan ke atas 2 individu dan melakukan khianat akan bermula pada April dan Mei tahun depan di 3 Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Bagi tuduhan menyebabkan kecederaan dengan menendang betis kaki kiri seorang pengawal keselamatan lelaki warga Nepal, Nyupane Tika Rab. Magistrate Ili Mariksa Khalizan menetapkan pembicaraan selama 2 hari iaitu pada 28 dan 29 April tahun depan. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah pusat tuition di Bukit Damansara, Brickfield di sini pada 3 petang 29 Mac 2018 mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda yang boleh sampai RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pada prosiding di hadapan Magistrate Hanifah Arifin pula, Mahkamah menetapkan 13 dan 14 Mei depan untuk perbicaraan bagi pertuduhan menyebabkan kecederaan ke atas Muhammad Afiq Ismail di sebuah syarikat borong dan runcit di Menara Atlan, Jalan Ampang dan Wangi di sini pada 8.43 malam 21 Februari 2017 mengikut seksyen sama. Magistrate Farah Nabihah Muhammad dan pula menetapkan 5 dan 6 Mei 2025 bagi perbicaraan melakukan khianat dengan merosakkan palang keluar dan masuk kenderaan serta kamera litar tertutup CCTV milik kondominium Sastra Yutan Wangsa Maju pada 7.44 dan 7.45 malam pada 28 Julai 2023 yang menyebabkan kerugian keseluruhan RM4,700. Pertuduhan mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sementara itu, bagi satu lagi pertuduhan dihadapi Nur Juma yang juga didakwa menyebabkan kecederaan dengan menampar pipi serta mencakar tangan Nur Solehah Rosli di kondominium sama pada 10.30 pagi 18 Oktober 2021. Mahkamah menetapkan 11 November ini untuk serahan dokumen dan untuk menetapkan tarikh perbicaraan. Setinggi mana siling dan lantai ekonomi negara telah dinaikkan? Sejauh mana kualiti dan taraf hidup rakyat telah ditingkatkan? Bagaimana pendekatan seluruh negara jadi kekuatan merealisasikan visi ekonomi madani? Ikuti pembentangan dan kupasan komprehensif Belanjawan 2025 pada 18 Oktober ini hanya di saluran 501 dan di semua platform digital Astro Awani. Baik, kos menguruskan keperluan persekolahan merupakan antara perbelanjaan terbesar isi rumah. Namun menerusi inisiatif Kerajaan Persekutuan iaitu Bantuan Awal Persekolahan atau BAP, ia memberikan kelegaan kepada ibu bapa dalam memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang sempurna. Antara penerima manfaat menerusi inisiatif di bawah Belanjawan 2024 ini adalah keluarga Hajibah Alan. Ibu kepada 4 orang anak ini mencari nafkah sebagai penjual pisang goreng di Kampung Muara Tebas, Kuching. Suaminya pula bekerja sebagai buruh kasar. Pendapatan bulanan itu dianggap cukup makan, terutama untuk menanggung 2 anaknya masih lagi di alam persekolahan. Dia menarik nafas lega apabila anak-anaknya menerima bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 seorang menjelang permulaan persekolahan.
anak kami ada 4 orang, tapi 2 yang masih bersekolah. Yang masih bersekolah ya seorang perempuannya form 1, 13 tahun. Yang bongsu ya 9 tahun. Oh, kami makan duit ya kadang-kadang pun kami ada duit lebih lain nak. Kami guna duit ya untuk kami beli kasut sukannya, kasut sekolah, mun baju sekolahnya masih bagus. Kami beli dulu. Kami beli untuk yang lain lah, yang perlu lagi nak. Macam tudungnya kah dah skap kah, macam t-shirt untuk ke sekolah kah, bayar untuk baju sukan deknya kah. Yang masih bagus ya mesti beli lagi lah. Mana yang perlu je lah. So orang ya mun bagi kami lah, mun kami belinya untuknya lah. Baru first masuk form 1. Kami bayar buku, yuran dengan dak tudung dak yang sekolah ya dalam dekat 150 macam ya. Si termasuk barang lain lah, ada tulis stokinnya kah, kasutnya kah, si termasuk ya lah. Tapi mungkin rate-nya dalam 250 macam ya lah untuk seorang. Bagi anaknya, Puteri Khadijah Arissa Mahathir, pelajar tingkatan 1 Sekolah Kebangsaan Bako, bantuan tersebut sekurang-kurangnya meringankan beban keluarga dalam penyediaan peralatan dan seragam sekolah. Baju, tudung, kasut, stokin, semualah. Mau ada kalkulator apa, lemari. Cukuplah kelengkapan kita? Cukup. Dah dibeli ke ya? Dah. Tak, kita beli dengan mak kita sekali lah. Cukuplah, cukup. Dia percaya menerusi bantuan itu, ia banyak membantunya dalam meningkatkan ilmu dan mengakui bahawa ilmu adalah jalan terbaik dalam mengubah nasib keluarganya. Bantuan awal persekolahan adalah bantuan tunai yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di bawah Belanjawan 2024 bagi semua murid. Ia bertujuan untuk meringankan beban perbelanjaan persekolahan anak-anak yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga dalam menyediakan kelengkapan anak-anak bagi menghadapi sesi persekolahan. Bantuan awal persekolahan ini telah memberi manfaat kepada lebih 5.2 juta pelajar di negara ini selepas nilai sumbangan dinaikkan kepada RM150 berbanding RM100 pada tahun 2022. Kembali, Ibu Negara Indonesia, Jakarta, bakal menyaksikan pelantikan Presiden dan Timbalan Presiden negaranya yang ke-8 pada Ahad ini. Ini susulan kemenangan Prabowo Subianto seterusnya dipilih sebagai Presiden, manakala Gibran Rakabuming Raka selaku naib Presiden negara demokrasi ketiga terbesar dunia itu. Mac lalu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Umum Indonesia atau KPU, Hashim Asy'ari berkata, Prabowo yang juga Menteri Pertahanan dan gandingannya Gibran menerima lebih 96 juta undi atau kira-kira 58.6% daripada jumlah keseluruhan, cukup untuk memperoleh majoriti pusingan pertama. Dalam pada itu, dua pencabarnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berikrar untuk mengemukakan aduan kepada Mahkamah Perlembagaan mengenai penyelewengan dan dakwaan penipuan ketika pilihan raya. Sebelum ini, Prabowo yang berusia 72 tahun diramalkan secara meluas akan memenangi jawatan Presiden dan beliau akan mengambil alih kepimpinan pada Oktober selepas tempoh peralihan. Prabowo meraih kemenangan setelah 3 kali percubaan untuk merebut jawatan Presiden Indonesia. Dengan itu, sekian Sinar Awani dan juga Awani 745. Ikuti laporan konflik Israel-Palestin. Perjalanan setahun yang penuh kekejaman serta semua info yang berkaitan di halaman mikro kami di astroawani.com. Juga di aplikasi Astro Awani yang anda boleh muat turun sekarang. Terima kasih kerana menonton saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum dan salam hormat.